Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk iaitu membina ayat mengikut konteks. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 113 dan juga 114. Okey, Ustazah teruskan kepada slide yang berikutnya iaitu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Amin. Okay, Ustazah teruskan kepada slide yang berikutnya iaitu ayat majmu'. Okay. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hendak membina ayat berdasarkan konteks ayat, iaitu yang pertama sekali ialah ayat majmu'. Okay, apa dia ayat majmu'? Ayat majmu' ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Okey, maka untuk membentuk ayat majmu' perlu ada beberapa ayat tunggal. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh bagi ayat-ayat majmu'. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk membina ayat majmu' kita memerlukan beberapa ayat tunggal. Okey, di sini Ustazah telah mengambil contoh daripada buku teks. Okey, ayat tunggal yang pertama kita boleh lihat di sini iaitu Zara mengemas rumah. Okey, di sini merupakan ayat tunggal yang pertama dan kemudian disertai dengan ayat tunggal yang kedua iaitu Ibu Zara mengemas rumah. Okey. Dan di sini untuk membentuk ayat majmu' perlu diselangi dengan kata hubung, mana-mana kata hubung. Okey. Dan di sini bagi membentuk ayat majmu' perlu ditambah dengan huruf bagi frasa ataupun kata hubung dan. Okey. Maka untuk membentuk kedua-dua kata ayat tunggal tersebut, murid-murid boleh meletakkan dan bagi contoh ayat tunggal berikut, Zara mengemas rumah ataupun Zara dan ibunya mengemas rumah. Okey, ini contoh bagi ayat majmu' yang pertama. Okey, kemudian murid-murid, saya rasa murid-murid pun telah belajar masa di tahun 3 pada tahun sudah. Okey, saya teruskan kepada contoh yang berikutnya. Okey, di sini ada sedikit tutorial bagaimana Zara dan ibunya membetulkan singki yang tersumbat. Okey, ayat tunggal yang pertama daripada situasi tersebut ialah Puan Zurah menggunakan pelocok. Dan yang kedua, singki di dapur Puan Zurah masih tersumbat. Okey, bagi kata hubungnya ialah tetapi. Maka di sini kata ayat majmu' yang boleh kita bina ialah Puan Zurah menggunakan pelocok tetapi singki di dapurnya masih tersumbat. Okey, mudah kan? Saya teruskan kepada contoh yang berikutnya, tetapi okey, di sini Ustazah bagi jawapan di dalam buku teks, jawapan tidak diberikan. Okey, murid-murid perlu melengkapkan jawapan mengikut idea daripada murid-murid sendiri. Okey, bagi situasi yang kedua, Zara melayari internet menggunakan tablet. Betul? Zara melayari internet. Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Okey, ayat kedua ini
daripada bentuk yang sama tetapi subjek yang berbeza, Zara dan juga ibunya. Okey. Dan di sini ayat majmu'nya ialah Zara dan ibunya melayari internet menggunakan tablet. Okey. Bagi situasi yang seterusnya, yang ketiga, Ustazah nak murid-murid buat dalam buku tulis. Okey. Di sini murid-murid perlu meletakkan jawapan mengikut idea masing-masing. Okey, tanpa bantuan daripada guru berdasarkan apa yang Ustazah dah jelaskan tadi. Okey. Begitu juga dengan situasi keempat dan juga yang seterusnya. Okey, situasi kelima. Okey, Ustazah teruskan kepada konteks ayat yang berikutnya, iaitu ayat penyata. Okey, apa dia ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Okey, bagaimana maksudnya? Dengan membuat satu pernyataan. Okey, ia adalah sama macam mana yang kita ungkapkan di dalam kehidupan seharian kita. Okey, sudah teruskan kepada contoh-contoh ataupun situasi yang adik-adik boleh lihat sendiri daripada buku teks adik-adik. Okey, situasi yang pertama di mana Alif menerangkan kepada ayahnya, Alif memberitahu kepada ayahnya bahawa dia telah menjadi juara. Ayah, saya menjadi juara. Okey, bagaimana respon daripada ayahnya ialah, tahniah Alif, bagaimanakah pertandingan robotik pada hari ini? Okey. Jadi di sini pernyataan dimulakan oleh Alif, kemudian baru disambung oleh ayahnya. Okey, di sini Alif bukanlah mengajukan soalan ataupun membuat permintaan ataupun sebagainya. Tetapi di sini Alif, maksud Alif adalah untuk menjelaskan sesuatu ataupun mengungkapkan apa yang ingin diucapkan. Okey, boleh faham? Jadi di sini pernyataan adalah sesuatu yang ingin diungkapkan dan bukanlah sesuatu yang dipersoalkan. Ya, sudah teruskan kepada situasi yang kedua, iaitu berbeza sedikit daripada situasi yang pertama, di mana Alif di sini pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. Kami akan ke pertandingan peringkat kebangsaan tidak lama lagi. Pertandingan robotik pada hari ini sangat sengit. Banyak pasukan yang hebat menyertai pertandingan ini. Okey, di sini Alif menyatakan pengalaman semasa menghadiri pertandingan robotik. Okey. Jadi ayahnya telah memberi respon, wah, hebat sungguh pasukan kamu Alif. Maka di sini ayahnya memberi kata-kata pujian kepada Alif mengikut apa yang telah dinyatakan oleh Alif tadi. Okey, sudah teruskan kepada situasi yang ketiga, iaitu ayah Alif bertanya kepada Alif, bilakah pertandingan robotik peringkat kebangsaan akan diadakan? Okey, di sini Alif menjawab berdasarkan soalan yang diajukan oleh ayahnya. Pertandingan tersebut akan diadakan pada bulan hadapan. Sekiranya soalan tidak diajukan oleh ayahnya, Alif tidak dapat menjawab persoalan yang diajukan. Okey, maka pernyataan ini ada apabila terdapat soalan yang diutarakan. Okey, boleh faham adik-adik? Okey, jadi suatu pertanyaan itu akan dijawab ataupun timbul setelah adanya persoalan ataupun ingin menyatakan sesuatu. Okey, di sini ada sedikit aktiviti ataupun di mana murid-murid boleh nilai sendiri bagaimana bentuk ayat penyata yang betul. Okey, untuk yang pertama,
Cikgu Wani merupakan guru kelas saya. Okey, di sini adalah satu ayat penata yang betul. Kenapa saya katakan yang betul? Kerana di sini tiada tanda soal ataupun tanda seru ataupun kata silaan dan sebagainya. Maka ini adalah jelas satu pernyataan yang betul. Yang kedua, wah, mahalnya baju ini. Okey, di sini adalah satu ayat yang salah, bukan daripada ayat penyata yang betul, kerana di sini adalah kata seru. Kita boleh lihat daripada simbol di hujung ayat ini. Okey, yang berikutnya, murid-murid sedang mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Okey, betul. Encik Kamal akan seipoh pada hujung minggu ini. Okey, betul. Dan ayat yang terakhir, usah bermain di tepi jalan. Okey, yang ini adalah pernyataan yang salah. Okey, kenapa? Pernyataan ini adalah ayat yang kelima ini merupakan ayat larangan. Ayat larangan di mana terdapat perkataan usah di sini. Okey, maka jelas ini bukanlah ayat penyata yang betul. Okey, untuk hari ini itu saja daripada Ustazah. Apa-apa masalah boleh terus berhubungi Ustazah. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.